Ia nabar dinakanku, saya Azamini Liashin. Ketua Menteri meminta rakyat Sabah untuk melakukan sedikit pengorbanan untuk tidak meraihkan keamatan secara besar-besaran susulan pandemik COVID-19. Rakyat di negeri ini diminta melakukan sedikit pengorbanan dengan tidak meraihkan sambutan pesta keamatan secara besar-besaran susulan pandemik wabak COVID-19 yang kini melanda dunia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal berkata, mengambil iktibar daripada kisah pengorbanan Humi Nodun, rakyat Sabah perlu mengorbankan keselesaan dan kebebasan dan sentiasa mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Dalam perutusan sempena sambutan perayaan Pesta Keamatan 2020, hari ini Datuk Seri Muhammad Shafie berkata, perayaan tahun ini agak mencabar berikutan pandemik COVID-19 yang melanda negara dan juga Sabah. Menurutnya, pelaksanaan langkah-langkah pencegahan ini bukan bertujuan untuk menyekat kebebasan rakyat untuk meraihkan perayaan, namun semua yang dilakukan adalah langkah berjaga-jaga bagi mengelak wabak ini daripada terus berjangkit. Kita sedar ini satu perayaan yang cukup dekat dengan jiwa masyarakat, keluarga kita, KDM yang ada di peringkat negeri Sabah. Dan mudah-mudahan walaupun berhadapan dengan masalah COVID, kita dalam keadaan sihat walafiat dan kita akan terus menyatukan rakyat kita untuk membangunkan negeri Sabah. Menurut Ketua Menteri, kerajaan mahupun rakyat perlu bersatu padu mengambil tanggungjawab bersama untuk memerangi wabak COVID-19. Kerajaan Sabah telah melaksanakan pelbagai langkah bagi membendung penularan COVID-19 di negeri ini. Beliau juga menyeru rakyat Sabah untuk terus mengukuhkan dan meningkatkan lagi perpaduan, keharmonian dan kemakmuran agar segala langkah, usaha dan perancangan untuk membangun dan memajukan negeri ini akan terus berjalan lancar dan memberi manfaat kepada rakyat secara keseluruhannya. Katanya Sabah adalah negeri yang unik, di mana rakyat kekal bertahan dan berpegang teguh kepada nilai-nilai tradisional yang telah diturunkan dan diwariskan sejak zaman bersamaan. Beliau berkata, menyelusuri sejarah keamatan, pesta ini berkisar tentang legenda Humi Nodun yang telah mengorbankan diri bagi menyelamatkan kaum Kadazan Dusun Murut pada suatu ketika dahulu yang ditimpa bencana kebeluran kerana tidak mempunyai sumber makanan. Kini pesta keamatan diraikan sebagai tanda kesyukuran bagi masyarakat Kadazan Dusun Murut, KDM, kerana hasil tuaian padi yang banyak. Bersempena dengan perayaan Pesta Keamatan pada tahun ini, Ketua Menteri mengucapkan kotobian Tadau Tagazo Do Keamatan, khususnya kepada masyarakat KDM, kotobian Tadau Tagazo Do Keamatan. Dalam kesempatan ini, saya dan isteri serta keluarga ingin mengucapkan kotobian Tadau Tagazo Do Keamatan. Semua peniaga di pasar di Kota Kinabalu, Kinabatangan dan Keningau yang menjalani ujian saringan COVID-19 disahkan negatif jangkitan wabak berkenaan melibatkan pengambilan 534 sampel. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, saringan akan diteruskan di daerah-daerah lain secara berperingkat selepas ini. Sehingga semalam, bilangan kumulatif ujian COVID-19 bagi negeri Sabah berjumlah 83,718. Sementara itu katanya kawalan di semua pintu masuk di Sabah diteruskan termasuk di lapangan terbang yang menerima beberapa lagi penerbangan masuk. Semalam 13 penerbangan tiba di Kota Kinabalu iaitu 2 penerbangan sewa khas yang membawa balik 574 pelajar institusi pengajian tinggi dari Semenanjung dan 10 penerbangan komersial serta 1 penerbangan TUDM yang membawa 413 penumpang. Manakala seramai 213 orang telah disaring di pintu masuk Merapok Sindumin dan 385 orang dari Labuan disaring di Terminal Feri Menumbuk. Sehingga 27 Mei seramai 6,968 orang sedang menjalani perintah kuarantin di rumah
dan seramai 1,946 orang masih berada di 53 buah pusat kuarantin di seluruh negeri serta tiada pelanggaran perintah dilaporkan. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan meneruskan kempen imunisasi polio Sabah berikutan peratusan pemberian dos kedua BOPV atau Bivalent Oral Polio Vaccine sangat rendah. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi berkata, pencapaian setakat 28 Mei bagi dos pertama BOPV adalah 80.8% dan bagi dos kedua adalah 47.1%. Beliau berkata keadaan ini disebabkan pelaksanaan kempen yang tergendala akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula sejak 18 Mac. Katanya kempen tersebut perlu diteruskan memandangkan peratusan BOPV dos kedua yang rendah dan keperluan untuk memulakan pemberian monovalent oral polio vaksin sebanyak 2 dos. Dengan itu, beliau menyeru semua ibu bapa agar membawa anak-anak mereka yang berumur di bawah 13 tahun yang belum lengkap imunisasi untuk mendapatkan vaksin polio di mana-mana klinik atau stesen yang berdekatan. Usaha ini bagi memastikan peratus liputan imunisasi melebihi 95% sekaligus memastikan wabak polio yang sudah berlarutan selama 6 bulan ini dapat ditamatkan. 6 Disember lalu, kes pertama polio dilaporkan di Sabah setelah Malaysia bebas daripada virus itu sejak 27 tahun lalu. Selepas itu, 3 lagi kes disahkan menghidap virus polio menjadikan jumlah keseluruhan kes polio di Sabah setakat 28 Mei sebanyak 4 kes. Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Sandakan sedang dalam perancangan untuk diperbesarkan bagi membolehkan penambahan jumlah aset keselamatan di situ di samping memastikan kawalan keselamatan di pantai timur Sabah kukuh. Panglima TLDM Laksmana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani berkata perkara tersebut antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Ketua Menteri hari ini. Hari ini saya sempat berkongsikan beberapa perkara berkenaan dengan perkembangan TLDM dan juga tentang isu-isu keselamatan semasa. Selain daripada itu, saya mendapat juga beberapa maklum balas yang sangat positif daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, terutamanya tentang kemungkinan perluasan ataupun perluasan pangkalan TLDM khususnya di Sabah Timur. Terdahulu beliau mengadakan pertemuan selama hampir 2 jam bersama Datuk Seri Muhammad Syafi di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah pagi ini. Menurut beliau, perkembangan semasa keselamatan negara memerlukan lebih banyak aset ditempatkan di pantai timur Sabah, justru fasiliti yang ada perlu diperbesarkan. Bagaimanapun katanya perkara tersebut masih di peringkat perbincangan awal kerana perlu melalui beberapa proses terlebih dahulu termasuk penyediaan tanah dan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Keadaan telah berubah. Pangkalan yang kita ada di Sandakan itu dah berapa tahun, dah lama. Kita punya bilangan aset-aset kita pun semakin banyak dan keadaan keselamatan semasa memerlukan kita menempatkan lebih banyak aset di situ. Jadi kita memerlukan beberapa fasiliti yang penambahan kepada fasiliti sedia ada, yang mana penempatan yang sedia ada ni tidak mencukupi untuk menampung keperluan aset-aset TLDM. Jadi kita melihat peluang-peluang untuk kita memperluaskan pangkalan kita. Sementara itu katanya TLDM akan terus memberi kerjasama kepada agensi-agensi keselamatan lain termasuk Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Eskom, Polis Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dalam memastikan keselamatan sempadan negara terjamin.
Pengguna jalan raya di Jalan Rogading Tuaran bakal menarik nafas lega apabila masalah banjir yang sering melanda pada setiap hujan lebat akan diatasi kelak. Timbalan Ketua Menteri Sabah merangkap Ahli Parlimen P170 Tuaran, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, penyelesaian itu sebenarnya telah dimasukkan dalam reka bentuk projek Lebuh Raya Pan Borneo yang sebelum ini ditangguh bagi mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan untuk ini sebenarnya pihak GPS sudah pun ada plan, ada perancangannya. Saya difahamkan bahwa peruntukan sudah ada, tetapi ada sedikit cabaran dari segi peruntukan itu. Dan dia juga melibatkan pengambilan tanah penduduk yang ada di sekitar sini. Dan sekali lagi pihak GKR pun mau bekerjasama dengan pihak GPS untuk membuat sedikit survei bersihkan parit ini semasa pembinaan PAN Borneo, dan pada masa yang sama pihak GPS akan mengambil langkah-langkah membuat desainnya, lepas itu memulakan proses pengambilan tanah dan sebagainya dalam proses nanti peruntukan sampai, dan bila kita membina parit outlet yang sangat penting untuk mengalirkan air daripada catchment di sekitar Giling dan Taman Seri Rogading. Madius berkata demikian ketika ditemui selepas membuat lawatan tapak sekitar Jalan Rogading di sini hari ini. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Projek Pan Borneo merangkap Jurutera Awam JKR Sabah, Muhammad Syamsul Nizam Abdul Wahid, ketika ditemui maklumkan punca banjir di Rogading adalah disebabkan saluran air menuju keluar yang ada sekarang tidak mampu menampung takungan air yang di bawah hujan lebat. Punca sebenar banjir yang berlaku sebelum ini adalah disebabkan oleh catchment yang besar dari sebelah hulu, di mana terdapat lebih kurang 8 catchment kawasan menuju ke arah satu outlet saja, kita panggil outlet 3. Dan dari segi perancangan PAN Borneo, kita memang telah menilai dan juga reka bentuk juga adalah kita juga melihat juga keadaan banjir. Jadi seperti Datuk Seri Panglima maklumkan tadi bahawa reka bentuk ataupun bila jalan telah siap, jalan ini tidak akan ditenggelami oleh banjir lagi. Hadir sama Pegawai Daerah Tuaran Muhammad Sofian Alfian Air dan Setiausaha Politik Madius Joycin Romud. Prihatin dengan nasib yang menimpa keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 5 sekeluarga di Kampung Bin Suluk pada awal pagi 1 Syawal lalu, Padi Beras Nasional Berhad Bernas tampil menghulurkan bantuan. Sumbangan itu bagi meringankan sedikit bebanan suami mangsa Othman Ali, 64 tahun yang kehilangan isteri Aisyah Jumat dan 4 anak dalam tragedi itu. Arwah Aisyah 58 tahun adalah kaki tangan Bernas sejak 1984. Arwah disifatkan seorang kaki tangan yang rajin dan komited dengan tugasnya dan kehilangannya amat dirasai oleh seluruh warga kerja Bernas di Sabah. Selain sumbangan kewangan, Bernas turut menyampaikan beras dan barangan keperluan dapur kepada Othman di Kampung Sungai Damit Membakut. Dalam tragedi itu, Aisyah bersama 4 anaknya Zulkarnain 32, Nisham 27, Rozaini 26 dan Rosti 24 tahun terkorban. Othman dan 2 lagi anaknya terselamat dan mengalami cedera ringan. Hadir sama dalam lawatan tersebut yang dipertua Kelab Bernas Malaysia Cawangan Sabah Hervian Kirman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Tuaran merampas 119 tong gas petroleum cecair LPG termasuk sebuah lori dengan anggaran nilai RM39,050 yang dikesan dijual tanpa lesen sah di sekitar Pekan Tuaran kemarin. Pengarahnya Joji Abbas berkata 3 kesalahan berjaya dikesan semasa pemeriksaan bekalan di sekitar Pekan Tuaran semalam oleh kaki tangannya. Antara kesalahan yang disyaki dilakukan oleh peniaga pertama adalah beroperasi sebagai pemborong LPG tanpa lesen borong yang sah kerana lesen peniaga tersebut telah pun tamat tempoh pada 31 Mei tahun lalu.
Peniaga itu juga memiliki tong LPG melebihi jumlah yang dibenarkan dalam lesen runcit barang kawalan berjadual, iaitu sebanyak 19 tong LPG, sedangkan kebenaran lesen peniaga tersebut adalah sebanyak 10 tong LPG sahaja. Pada masa yang sama, seorang lagi peniaga dikenakan kompaun RM2.500 kerana gagal meletakkan tanda harga pada LPG yang dijual. Georgie berkata semua kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tambahnya, LPG adalah satu daripada barang kawalan berjadual yang telah diwartakan serta melibatkan nilai subsidi yang tinggi. Sehubungan itu, peniaga tidak boleh berurus niaga barang kawalan berjadual itu tanpa kebenaran pengawal bekalan. Katanya semua peniaga diingatkan agar sentiasa mematuhi undang-undang kerana KDN HEP Sabah tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang mengambil kesempatan ke atas para pengguna. Dinakanku, dah lupa jogo diri, patuti SOP PKPB. Terima kasih Iko, semoga setemu lagi. Kiti, jogo kiti.